بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kelima kita, qala Syekh rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kelima ni macam mana selalu saya sebut, kelima pada sebutan dan bilangan, bukan pada hakikat ataupun zaman. Dia panggil tartib zikri ataupun tartib ikhbari. Dia nak beritahu yang kelima. Oleh kerana nak sebut sekaligus tak boleh, jadi dia sebutlah mengikut tartib akal. Dia panggil tartib di sini, kelima ini tartib zikri ataupun tartib ikhbari, bukan tartib zamani. Maknanya bukan ada mukhalafah dulu kemudiannya barulah datang qiyamu binafsi. Jadi tartib zikri ataupun ikhbari, bukan tartib zamani. Itu. Jadi sebut sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi selepas mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dipanggil zikrul khas ba'dal am. Kita sebut khas selepas daripada umum. Kalau ikut mukhalafah ni, bila kita faham mukhalafah ni, maknanya kita faham dah qiyamu binafsih ni. Kalau tak sebut pun tak apa dah. Bila kita faham mukhalafah, Allah ni tak sama ni yang lain, sudah pasti Allah berbeza dalam setiap sudut kan? Tetapi sebut juga dipanggil zikrul khas ba'dal am. Qiyamu ta'ala binafsi itu dipanggil khas, mukhalafatu ta'ala hawadis itu dipanggil am. Itu. Tetapi dalam ilmu tauhid, la yaktafi bil lazim. Mana ulama tauhid dia tak mau cukuplah dengan kita faham mukhalafah, lazimnya Tuhan qiyamu ta'ala binafsi. Sebab tu ilmu tauhid la yaktafi bil lazim wa innama yaktafi bis sarih. Dengan jelas dia kena sebut walaupun berulang banyak kali. Sebab khatar, risiko dan bahaya ilmu tauhid ini cukup besar sekali. Sebab kita silap ilmu tauhid ini, dia akan jadi kafir. Silap fiqh dia tak sah, tapi silap akidah dia akan jadi kafir. Sebab tu bila kita mengaji ilmu tauhid, dia akan jadi jemu. Sebab dia berulang-ulang. Dia duk sebut itulah jirim, jisim, arad kan? Kalau cukup dah dengan kita mengaji qiyamu binafsi dah cukup. Kalau kita cerdik kan, wujud zati dia dah cukup. Wujud Tuhan yang zati dah cukup dah. Sebut kidam, bakok tu lain daripada kita dah. Tapi sebut juga mukhalafah, sebut lagi qiyamu ta'ala binafsi. Dia sebut zikrul am ba'dal zikrul khas ba'dal am. Qiyamu ta'ala binafsi ni khas, mukhalafah itu am. Ilmu tauhid la yaktafi bil lazim wa innama yaktafi bis sarih. Itu. Dia kena terang. Dia tak mahu faham mukhalafah dah cukup dah. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya
ada Allah Ta'ala dengan sendiri. Qiyam tu makna berdiri, tapi maksudnya ialah ada. Semata-mata didatangkan lafaz berdiri itu semata nak mengkuatkan, nak mengkuatkan lagi makna qiyam itu. Tapi sebenarnya maksudnya ada. Takut kita faham qiyam itu dalam bahasa Arab, qiyam ni bukan makna berdiri saja, ada makna wujud. Macam mana qiyamul arad bil jirmi, kan? Qiyamul arad bil jirmi bukan merah duduk diri di atas cabai, kan? Maknanya menyerap dan masuk, itu makna qiyam. Ataupun adanya merah di cabai, artinya ada Allah Ta'ala sendiri dirinya. Dia sifat salbiah ni di mana? Itu nama dia panggil Qiyamu Ta'ala binafsi, ni nama dia. Dia sebenarnya sifat salbiah ni diri ternapinya berkehendak Allah Ta'ala kepada zat dan berkehendak kepada yang menjadi, itulah dipanggil salbiah. Diri ternapinya berkehendak Allah, diri tertolaknya Tuhan ni daripada berkehendak kepada zat dan orang yang menjadi, itulah salbiah nama dia. Salbiah ni apa? Sifat yang menapi, itu salbiah, kan? Sifat negatif, salbi ni negatif. Salbi ni mana? Nafyu. Tapi dalam sifat salbiah, salbiah daripada salbun ni mana insilak. Nafyun dengan makna intifak, ternapi, bukan menapi. Bukan sifat ni, bukan Qiyamu Ta'ala binafsih ni menapi. Qiyamu Ta'ala bighairi bukan menapi, berat diri sifat tu menuju atas ternapi. Bukan sifat-sifat ni menapi perkara tak layak. Selalu saya kena ulang. Sebab kalau orang tak tanya, kita tak apa. Kalau disoal kenapa nama dia salbiah, kenapa sifat ni nama dia salbiah, kenapa sifat nafsiah tak dipanggil salbiah, dan sifat salbiah tak dipanggil ma'ani, sifat ma'ani tak dipanggil salbiah. Dia bukan ulama syok bubuh nama, bukan, kan? Ikut suka dia nak bubuh, bukan. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang besar di dalam tu Hawashi, Hasyiah, salbiah ni mana insilak, ternapi. Maknanya diri sifat ini tertolak. Bila kita sebut dia tertolak, dia bukan menolak, tertolak segala perkara yang tak layak. Kalau menapi bukan sifat salbiah yang menapi, ma'ani pun menapi, kudrat menapi lemah, iradat menapi lalai. Kalau kita kata salbiah ni maknanya apa? Mukhalafah, menapi mumasalah. Sini nama salbiah, tak ada beza dengan ma'ani. Dah, salbiah ni diri sifat itu, diri ternapi itu, itulah sifat salbiah. Bila kita sebut qiyamu nafsi, apa makna? Tiadanya berdiri, ternapinya berdiri Allah Ta'ala dengan yang lain, ataupun ternapinya ada Allah Ta'ala dengan yang lain, inilah dipanggil sifat salbiah, diri ternapi. Ini nama dia sifat salbiah. Kita faham dia, kita faham kot tidak? Senang begitu. Bila kita sebut sifat ni, kita faham. Mula-mula kita fahamnya, melekut tidak. Macam kita kata botak, maknanya tidak berambut. Mandul, tidak beranak. Itu. Sifat salbiah itu. Bila kita sebut dia, kita faham. Di sebalik tidak. Ini hanya Arab saja yang boleh rasa zauk bahasa ini, hanya Arab saja boleh dapat. Bila sebut dia, dia faham gitu. Jadi qiyamu nafsi ini, diri ternapi berkehendak Allah kepada zat dan berkehendak pada yang jadi, itulah dipanggil sifat qiyamu ta'ala binafsi. Ini. Baik, binafsi. Bila sebut dengan sendirinya, adakah boleh digerarkan Allah dengan nafsu? Nafsullah, diri Allah, boleh. Boleh kita sebut nafsullah,
diri Allah. Sebab kerana ayat Quran, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Mana Allah juga menggelarkan dia dengan nafsi, diri. Sebab tu sah kita menggunakan lafaz nafsui itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga syai'. Boleh juga kita panggil Allah dengan syai', dengan nafsun, dengan syai'. Kul ayu syai'in akbaru syahadah kulillah. Ulama nak sebut ni, ulama kaji dulu. Susah payah. Ulama bahas tentang adakah boleh dipanggil Allah dengan nafs, adakah boleh dipanggil Allah dengan syai'. Ulama bahas. Itu. Dan itlaq nafs, kita panggil, nak gelarkan Allah dengan nafsu, nafsullah, diri Allah ini. Adakah musyakalah? Musyakalah ni maknanya membandingkan dengan yang lain. Di dalam ilmu balaghah dipanggil musyakalah. Musyakalah maknanya Allah Ta'ala pelagakan, sesuaikan dengan apa yang kita bercakap. Tidak panggil musyakalah. Tidak. Nafs ini bukan musyakalah. Sebab Allah sebut kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Ada kata ulama musyakalah. Sebab apa? Dalam ayat Allah hikayat tentang Nabi Isa. Nabi Isa kata apa? Ta'lamu ma fi nafsi. Kamu tahu apa pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsika. Aku tak tahu apa yang pada diri kau. Kata ulama, Allah sebut nafsika tu, ta'lamu maknanya Allah yang bercakap tapi melalui mulut Isa. Ta'lamu, ya Allah kau tahu ma fi nafsi, apa pada diriku. Tapi wala a'lamu, aku tidak tahu ma fi nafsika, apa yang pada diri kau. Kata ulama, sebut nafsika tu hanya musyakalah. Musyakalah ni bila Isa mengatakan diriku, maka Allah pun mengatakan diri juga. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, dan engkau dan aku tidak tahu apa yang pada diri kau. Jadi oleh kerana kita disebut diri, Allah pun sebut diri. Wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah merancang. Wallahu khairul makirin. Yadullah maghlulah bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah diikat, bahkan tangan aku tak kena ikat. Jadi Allah turut orang bercakap. Ini dia panggil musyakalah. Ini banyak bila kita tak mengaji, tak belajar habis ilmu-ilmu Arab ini. Sebab tu kita boleh bercakap. Cakap tidak ada undang-undang. Ikut je suka kita nak cakap. Ini dia panggil musyakalah. Dan kata ulama bukan musyakalah. Ini bukan musyakalah. Kenapa tak boleh dikatakan diri Allah? Maka ayat lain kata rabbukum ala nafsi rahmah, itu tidaklah musyakalah. Allah nak cerita kata rabbukum ala nafsi rahmah, Allah mewajibkan ke atas dirinya rahmat. Kalau yang ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi, itu barangkali mungkin musyakalah. Tapi oleh kerana ada ayat yang lain yang Allah tidak tersangkut dengan kita, Allah katakan dia dengan diri. Maka di sini kata ulama boleh dipanggil, gunakan lafaz nafs. Sebab tu Syekh sebut, ulama-ulama tauhid menyebutkan qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Artinya ada Allah Ta'ala sendiri dirinya. Syekh sebut sendiri dirinya. Dia tak kata dengan sendiri. Sendiri dirinya. Maknanya kalau kita sebut ba tu dengan binafsih, takut kita faham ba tu ba lil alah. Ba lil alah. Ba dia mana alat. Katab tu bil qalam. Aku menulis dengan bantuan pen. Aku menulis dengan alat, dengan bahan pen. Takut kita faham qiyamuhu, Allah Ta'ala berdiri dengan alat dirinya sendiri. Takut faham itu, jadi Syekh tak terjemah. Ada kata ulama batu lil mulabasah. Qiyamuhu qiyaman mutalabbisan binafsi. Mulabasah makna terjemah dengan bersepakai. Allah Ta'ala berdiri akan sebabkan dengan sebagai berdiri yang bersepakai dengan dirinya sendiri, tidak guna yang lain. Ada kata batu dengan makna zarah, dengan makna pi. Ini qiyamuhu ta'ala fi nafsi. Tapi Syekh dia tak mau guna ba itu
dengan mana-mana makna, apatah lagi dengan Wadil Allah. Selalunya bila sebut berdiri Allah dengan sendiri, takut kita yang cetek fahaman ni faham alat. Lepas tu Syekh tak terjemah dengan, dia terus sebut ada Allah Ta'ala sendiri dirinya. Tapi kata setengah ulama dalam Abdul Salam, Amir Abdul Salam katakan tak apa kena guna dengan ba. Walaupun ba tu di mana Allah, bukan makna alat, bukan makna alat macam pen. Sebab mukabilnya lawan qiyamu bi nafsi, maknanya qiyamu bi ghairi. Yang lain qiyamu bi ghairi itu lawan dia. Jadi qiyamu bi nafsi tu maknanya kena buh dengan ba juga. Itu ulama bahas panjang di situ, ulama bincang. Tapi Syekh dia tak terjemah supaya takut kita faham bi nafsi itu ba tu dengan mana alat. Mana Allah berdiri dengan bantuan dirinya. Maknanya ada Allah sendiri diri ni, maknanya ada Allah tidak terhenti di atas suatu yang lain. Ada Allah tidak terhenti di atas suatu yang lain. Lepas tu dalam Baqarah sebut, bukan makna berdiri ni maknanya Allah Ta'ala duduk kemudian bangun. Bukan makna berdiri tu duduk kemudian bangun, duduk cokoh kemudian diri cacai. Duduk cokoh diri cacai. Duduk cokoh begitu kemudian diri cacang elok. Bukan. Hak tu kita pun boleh. Tu kalau kita kena dalam bahasa Arab. Qiyam ada banyak makna. Qiyamu sifat alal jirmi ataupun alal mausuf. Arab panggil qiyam juga. Adanya dan duduknya sifat tadi di mausuf. Kalau guru lain terjemah apa? Ada Allah sendiri ni, maknanya ada Allah dengan cara dirinya. Ada Allah dengan cara diri. Arab panggil wujud zati. Ada Allah dengan secara zatnya. Lagu mana cara zat Allah? Tu kita tak tahu. Ada Allah cara Allah. Ini maknanya ada Allah sendiri ini dengan cara dirinya. Nak dipanggil ada dengan cara diri ataupun nak dipanggil dengan ada dengan sendiri ini, dia mesti terlepas daripada dua sabit. Sabit itu kata sabit. Dia mesti terlepas daripada dua. Pertama, mesti zat dia Allah ni terlepas daripada zat untuk dia menumpang. Maknanya dia tidak berhajat kepada sesuatu untuk dia tumpang. Tumpang ni tumpang duduk nak bagi ada dia, bukan tumpang macam duduk dalam rumah atas kursi. Dan yang kedua, dia mesti lepas daripada orang yang menjadikan dia. Pertama, dia tidak berhajat kepada tempat untuk dia yahulu, dia duduk. Dan dia tidak berhajat kepada mukhassis, orang yang menentukan pada nak ada dia. Orang yang macam ni, kalau siapa ada, dia dipanggil qiyamuhu bi nafsihi, dia berdiri dengan sendiri tanpa berhajat kepada yang lain. Ini isyarat kepada Al-Qayyum. Al-Qayyum yang kita dah sebut tadi lepas yang maghrib kita sebut. Kita baca ayat kursi. Huwal hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Al-Qayyum mana yang amat berdiri dengan sendiri, tidak menumpang yang lain, tidak berhajat pada sesuatu yang lain. Sehingga kata-kata dah Al-Qayyum ni maknanya sehingga berdiri dengan sendiri, maknanya ini tandanya Allah tidak jisim. Kalau jisim, nak ada satu jisim, dia mesti dengan bantuan tolong-menolong daripada juzuk-juzuk ataupun atom-atom yang lain. Nak boleh jadi cawan ni gabungan daripada juzuk-juzuk. Kalau macam ni tak panggil qiyam binafsih. Sebab nak ada dia kena gabung dengan bantuan juzuk-juzuk yang lain. Jadi qiyamu binafsih itu kata Allah ni bukan jauhar. Sama ada jauhar fardi ataupun jauhar murakkab. Sebab Al-Qayyum dipahami daripada Al-Qayyum yang amat berdiri mana? Tak berhajat kepada mana-mana bantuan pada nak ada dia.
Kalau ada dia dengan bantuan kena ada tangan, maka dia tak dipanggil Al-Qayyum. Ini kata Al-Qatarah rahimahullah ta'ala. Baik. Itu Al-Qayyum. Kita faham sifat yang binafsi, kita akan faham Al-Qayyum. Ayat kursi. Ada Allah Ta'ala sendiri dirinya. Jadi ada Allah dengan cara dirinya. Nak dipanggil ada dengan sendiri, lepas dua sabit. Maknanya dia kena lepas daripada zat dia menumpang, dia kena terlepas daripada orang yang nak menjadikan dia. Kita ni tak boleh dipanggil ada dengan sendiri sebab kita tak lepas daripada satu sabit. Mana? Kita ni tak lepas daripada tumpang. Maknanya kita ni mesti berhajat kepada menumpang pada yang lain. Ada kita tak menumpang yang lain, tetapi kita tak lepas daripada kena jadi. Ni, diri saya ni tak berhajat kepada benda yang lain untuk dia duduk. Tetapi saya ni berhajat kepada yang menjadi. Tapi sifat saya ni, ya, dia berhajat kepada tempat untuk dia duduk. Tapi diri saya ni tak berhajat kepada tempat untuk dia duduk. Ini. Tetapi saya tak lepas daripada mukhassis. Sebab tu tak dipanggil saya ni berdiri dengan sendiri. Dan bagi adanya Allah sendiri dirinya itu dua makna. Bila sebut berdiri Allah dengan sendiri, dia ada dua makna. Pertamanya, bahawa adanya Allah sendiri dirinya itu, bahawa adanya Allah itu tiada dengan bertengkap pada satu. Bertengkap ni menumpang, menempel. Sama ada bertumpang ni dengan jalan berjelera. Berjelera ni masuk mesra sekilat duduk, ataupun tidak, ataupun tempek tumpang duduk di atas. Manih di bawah dia panggil bertengkap dengan jalan berjelera. Berjelera ni pada setiap duduk dia ada manih. Tapi merah bawah itu hanya menumpang di atas. Ini bila sebut bertengkap ni sama ada dengan jalan berjelera ni panggil apa? Meresak. Numpang. Ada lagi bahasa lain. Meresak. Meresak. Boleh. Sampai macam ada lagi kan. Tolong tengok. Saya ni tak reti bahasa ni. Tapi berjelera ni bahasa lain. Nak bahasa kita meresak. Mesra. Larut. Oh ya Allah. Comel larut. Boleh tu tak? Larut. Larut. Meresak ni nampak macam larut. Larut boleh. Tapi dulu bahasa tadi berjelera, atau bahasa kita bermesra. Mesra masuk. Mesra manis masuk. Dia disebut larut atau berjelera ni maknanya sekalian dulu. Macam manisnya air teh, manis tu atas kiri kanan atas bawah semuanya manis. Tapi merah di bawah hanya duduk di atas. Ini bagi bertengkar. Tapi kampung lebih bertengkar. Tapi barangkali bertengkar tu bahasa buku dia. Tiada dengan bertengkar pada sesuatu. Maknanya gini, Allah ni dia bukan jenis sifat. Dia bukan jenis manis, panas, sejuk, masin, pedas. Dia bukan jenis tu. Ni sebab apa kita sebut begini. Kita sebut ni duk mengaji apa Tuhan bukan masin, bukan manis. Tuhan bukan sifat. Kerana Kristian, Nasrani, mereka menganggapkan God ini sifat. Sebab God menjelma, menyerap dalam Jesus. Nampak? Ingat ulama tu bodoh kan? Penting benda ni. Bila sifat, dia ada hukum sifat yang selalu saya sebut. Sifat ni berubah, tak kekal dua zaman. Ni puncak. Ni yang kata nak kena mengaji makulat ni. Tapi tak tahu Jangan tu.
Senyap pun makulat ni. Tapi kalau kita baca pun, kita ambil dalam, kita baca Baqarah sampai kita ambil sesi petang tu malam. Dia pasal penting. Bila Allah sifat, dia ada hukum-hukum sifat. Dalam makulat akan sebut hukum sifat. Jadi kalaulah God menjelma dalam Jesus, maknanya God telah menjadi sifat. Mesra berjelera di dalam Jesus. Kalau dia mesra berjelera, dia ada hukum dia dalam makulat. Dia ada hukum dia. Pertama, dia berpindah. Berpindah ni, ini baharu, makhluk berpindah. Satu tempat ke satu tempat. Min makan ila makan. Kemudian dia tak kekal dua masa. Ini hukum-hukum sifat dia disebut dalam ni. Dan saya pun selalu sebut. Ini nak tolak pendapat itu. Dan nak tolak juga golongan batin ni. Golongan batin ni. Dia mengaku dia Tuhan. Dia kata Allah masuk dalam diri dia. Allah masuk dalam diri dia. Ini golongan batin dia. Sesat. Golongan ni kafir. Cuma saya sebut dah, ada golongan yang kita tuduh batin, sebenarnya dia bukan batin. Tapi ini tak ramai. Dia bercakap tu perasaan. Bukan dia sebut di mana Allah dalam diri dia. Tak. Dia bercakap tu dengan penuh perasaan, seolah dirinya pun tiada. Ini ada macam mana Al-Halash. Al-Halash ni ulama Mu'tazilah tak tolak dia. Tapi orang yang tak faham akan tolak dia. Dan kalau nak tolak dia pun, ulama Mu'tazilah tak marah. Sebab kita tak faham cara dia bercakap, kita tak boleh tiru. Junaid Al-Baghdadi yang menghukum Al-Halash ni, dia khalifah atas, tapi dia menghukum. Dia hukum bukan atas dasar Halash ni kafir. Bahaya perkataan dia. Sebab dia ni terlalu mabuk, dia panggil karam. Dia karam dalam lautan ahadiah. Dia selalu cinta dengan Allah SWT, sehingga hilang lenyap. Sehingga diri dia pun tidak ada. Hanya dia kata Allah. Hanya dia ingat Allah. Dia lihat apa pun Allah. Ini dia panggil Al-Halash. Tapi orang yang macam Halash tak ada sebenarnya. Dah tak ada. Kalau ada, walaupun saya kata Halash tak sesat, kalau ada di Kuala Lumpur dengan aku, saya awal-awal saya kata dia lah kafir. Awal-awal saya nak bela. Tapi saya sebut ni supaya kita ni kembang sikit. Kadang kita ni balik sebelah. Sebut tarikat sesat. Bukan semua tarikat sesat. Sebut. Kita tak faham apa Syekh Siti Jenar, Hamzah Fansuri. Kita tak faham kalam mereka. Orang yang dalam bidang tu saya akan faham maksud mereka. Mereka cakap dengan penuh perasaan. Mereka dah tak senang. Macam mana orang bercinta cakap kan? Bercinta cakap ni majlis sekolah tak pandai. Bukan surat cinta ni kita baca tak erti. Saya ni di sekolah tangkap surat cinta. Komang-komang fikir hemu. Tangkap dia. Dia kata ngaji tak pandai pun. Tu dia saya pun tak faham. Main surat cinta ni dia menyelam. Menyelami perasaan ni. Bahasa. Apatah lagi Halash ni dia menyelami perasaan, dia tu cinta kepada Allah, tidak wujud melainkan Allah. Siapa kamu? Allah. Tapi jangan siapa tiru. Jangan siapa tiru kafir. Saya orang tamu kali. Tapi katanya Halash, saya kata tak. Imam Ghazali sini menyebut qala Abu Mansur Al-Halash, qala Abu Mansur. Kalau dia kafir, kenapa Imam Ghazali berhujah dengan perkataan ni? Syekh Abdul Qadir Jilani kata, kalau aku ada pada masa tu aku tegah Junaid. Aku akan tegah Junaid daripada mana. Tapi Junaid pun buat hukum bukan atas dasar syariat. Kalau orang ni nak hukum pun tak nak masalah. Sebab bahaya. Sebab apa? Dia ni gila dengan Tuhan. Kita tak gila. Kita bercakap perkataan dia. Dia gila dengan Allah. Gila dengan sebab Tuhan. Gila dengan sebab makhluk dalam terlepas taklif. Apa tadi? Gila dengan sebab Allah. Cinta Allah terlalu cinta ram. Dia jadi gila dengan Tuhan. Tapi kita kena faham lah. Sebab kalau kita mengaji kitab tasawuf, mereka menolak hulul dan ittihad. Tengoklah dalam Durun Nafis mana kitab. Dalam kitab Martabat 7, Manhalus Sofi. Mereka menolak hulul dan ittihad. Hulul daripada menjelma Allah dalam diri, dan ittihad bersatu Allah dengan makhluk. Mereka tolak.
Tapi bila mereka bercakap, kita tak faham. Dia beri kalam syabhah, kalam isyarat. Ulama tasawuf saya yang faham. Kita tak faham, kita menyelami masuk. Lalu kita tak faham, kita kata ini sesat. Ini masalah. Walaupun saya membela perkataan ini, tapi kalau ada di Kuala Lumpur sampai kata saya ni anak lawan, nak beritahu kata kita jangan, bila kita tak tahu istilah ni, kita tak mengaji, kita terus kata sesat. Jangan. Kita serah kepada yang pandai. Dan kita nak lawan golongan sesat ni, kita kena mengaji ilmu macam dia, baru kita boleh lawan. Macam ayah bin, kalau kita tak mengaji ilmu tasawuf ni, nak lawan dia tak boleh. Pokok ni cakap batin. Dia cakap ahadiyah, alam malakut, jabarut, lahut. Kita tak tahu lahut apa, kan? Kalau kita mengaji tasawuf, kita faham apa tu alam lahut, malakut. Saya kata lahut, jabarut, malakut, karut. Kan? Hanya karut ni. Aku tahu lahut tu apa dia, hanya karut. Hang ni bukan alam lahut, alam karut. Kan? Baru sedap kita lawan dia. Jangan kita nampak tu Harun kan. Nampak tu, cuba kita bersekunkah lawan dia. Oi, dia cakap, dia kata ni semua ni kulit kami isi. Nak jadi tai. Tapi makna kita jangan terus menolak. Ini pesan kita mengaji. Jangan semua bila tak sama. Kadang kita tengok yang buat keputusan ni bukan semua pakar. Bukan semua bila kita ni mengaji habis kita ni pakar dari semua bidang. Macam ni patutnya dia kena panggil, patutnya Jakin dan sebagainya kena buat juga hubungan dengan ulama pondok. Dalam masalah tauhid, buat sesat, serah kat guru pondok. Bagi guru pondok yang buat keputusan. Sebab bahawa golongan sesat dia tak akan pakai. Dia tak akan pakai ni yang dia tengok hadis tak pakai kod lagi, tak pakai. Bukan kita tengok tauhid. Dan dia tak pakai. Bila guru pondok dia cakap, dia senyap sikit. Dan masyarakat yang bertarikat dia akan dengar kata guru ni. Kena ada hubungan juga. Kena tauhid, usuluddin, tasawuf kena pakai. Kalau fiqh dalam mazhab Syafi'i kena pakai. Kena ada juga lain dengan guru pondok, baru boleh lawan. Tidak tarikat ni, kita berhujah dalam mana pun dia akan pegang itu semua ulama zahir. Dia pegang itu. Pengikut dia pegang itu semua ulama zahir. Tengok pula tak pakai kipiah, tak pakai apa, dia tengok zahir kan. Itu ulama apa itu. Dia tengok di situ. Kita tak tengok di situ, dia tengok di situ. Dia bila ada guru pondok juga pergi bercakap, baru pengikut dah bahasa nak dengar. Kitab mana kamu sebut? Kita boleh tanya, kitab mana? Kadang dia bohong ya. Saya pergi dengar banyak tempat. Ni ilmu untuk kenali. Ni ada banyak ni. Ni duk masuk dalam hotel-hotel. Jangan sebab mengaji ilmu untuk kenali tu. Ilmu untuk kenali sebenar. Tu karut saya pergi masuk ni dalam majlis. Bukan hadis kata bukan hadis. Baca baris tu lintang bukang. Saya bangun, saya nak tunjuk, saya boykot, saya bangun malam tu. Dalam tu ada, saya mengajar di tempat tu. Di malam tu dia masuk, dia kata ustaz tolong masuk, saya masuk. Saya bangun, saya keluar. Nak beritahu kita saya boykot. Lepas tu sempat kat tanya, saya kata tak sedap mengaji sesat. Bohong. Man tafakuhu bila tafaqaha faqad tazanduku. Dan ingat tu pun huduh dah. Ini hadis Imam Bukhari. Itu perkataan Junaid. Man tafaqaha bila tasawufin faqad tazandaqa. Man tafakuhu bila tafaqaha faqad tazanduku. Hadis ni hadis sahih. Saya bangun tu bohong. Ni dalam hotel-hotel tengok dalam internet pun. Ilmu untuk kenali sebenar. Untuk kenali yang kena. Pada tu guna nama untuk kenali. Untuk kenali tak ada ajar ilmu tu. Saya mengaji 3 orang nama untuk kenali. Saya sempat berguru 3 nama untuk kenali. Tak pernah duk mengajar ilmu hakikat macam tu. Bohong. Guna nama untuk kenali. Ajaran ni ada di Masjid Bulat. Saya sebut ada 3 orang. Ustaz, sesat. Asal dah duduk dengar. Jangan tu. Saya mula pergi nak masuk maju, saya tengok dari luar tu, tengok dah nak tengok. Tu dia. Okok puh. 3 orang anak murid dia. Habis masuk. Bubuh sebab entah bau. Nak pakai tak pandai orang ni. Buah tak bau. Allah kata sesatlah dia betul. Sesat. Walaupun dia kata dalam kitab tu ada betul. Ada guna kitab. Saya kata betul.
Tapi dia tak betul, Tuhan dia tak betul. Kita mak nak semana? Ada yang betul. Saya lawan pak mentua saya ni ahli tasawuf. Dia tak mak nak semana sesat. Dia kata apa? Tuhan ni dulu tak ada. Nama Tuhan ni belum ada dulu. Tuhan ni Allah ni tak ada, dulu tak ada. Dulu Allah tak dikenali ni Allah. Allah dulu tak ada. Memang saya kata Allah dulu tak ada. Yang ada zat Allah. Nama Allah ni dipanggil bila ada makhluk. Nah, saya lawan tu saya. Lawan pak mentua. Pak mentua saya ada sesuatu. Dia kata hak tu saya setuju, mak Laksamana kata. Kan? Tapi mak Laksamana sesat, dia buat lambang hati lah, lambang farah lah sebagainya. Huduh. Mak Laksamana bukan Laksamana hak baru, ada seorang Laksamana aja. Nah, bukan. Ni hak dulu. Mak Laksamana. Jadi dia kata Allah ni dulu tak ada. Saya faham maksud dia. Allah dulu ni tak ada siapa sebut. Tidak ada mana tidak dikenali dengan Allah. Allah tidak dikenali Allah. Memang betul. Masa azali tak ada siapa panggil Allah. Tak ada siapa. Dan memang tak ada. Lafaz Allah tak ada. Betul. Ada ni bila dicipta makhluk. Allah, ya Allah, ya Allah. Masa azali tak ada. Betul je situ kata dah. Tapi yang lain tu tak betul banyak. Tak betul tu banyaknya. Betul kita kata betul lah. Kita nak begitu kita kena faham. Dua makna. Pertamanya bahawasa adanya Allah itu tiada bertenggak pada sesuatu, seperti bertenggak sifat pada mausuf, menumpang sifat pada mausuf. Jadi maksud ada berdiri Allah dengan sendiri, maknanya ada Allah tiada bertenggak pada sesuatu, tak menumpang sesuatu. Bertengkap tu sama ada dengan jalan mesra berjelera, ataupun larut, ataupun dengan jalan menumpang duduk di atas. Mana contohnya? Contoh bertenggak seperti ini dia panggil misal bagi mampi. Kalian dia kata apa? Ada Allah tiada bertenggak pada sesuatu. Kalau Allah tidak bertenggak pada sesuatu, buat contohlah contoh tidak bertenggak. Tetapi dia buat contoh dengan bertenggak. Ini dia panggil misal bagi mampi. Ini kalau mengaji pondok dia jaga sini. Mana contoh bertenggak? Seperti bertengkak sifat-sifat ini putih, masa manis pada musuh, mana ketah, asam jawa, cabai. Tuhan dia bukan jenis tu. Macam mana sangkanya Nasrani ataupun Kristian, God mesra masuk dalam Jesus. Kenapa Tuhan ni dia tidak bertenggak? Kerana dia zat. Zat tidak duduk dalam zat. Ini kena mengaji dalam makulat juga. Hukum zat ataupun jauh. Cuma makulat dia panggil jauhar, kita panggil zat. Zat tak boleh masuk dalam zat. Dia sebut juga zat tak boleh masuk macam mana masuknya manis dalam gula, masuknya panas dalam air teh. Air teh tidak boleh masuk dalam air teh. Dia boleh masuk, tapi air teh yang dalam cawan akan mengalah. Sama ada yang keluar tu air teh yang masuk ataupun yang di dalam. Dan dua-dua ni tidak bermasuk sama sendiri. Sebab jauhar dia tidak bermasuk sama sendiri. Sebab tu air dia dengan atomnya, dia dengan molekul dia. Maknanya air tetap yang sama-sama, dia bukan masuk. Sebab tu air sama air merempuh, boom, jadi ombak. Dia tidak masuk begitu. Dia tidak boleh masuk. Kalau air ni penuh dua ni, bila saya tuang, dia akan kena mengalah di antara satu sama lain. Sebab tu bila kita tuang tumpah. Tapi kalau air ni dia macam arat, dia macam sifat, saya tuang pun duduk segelas tu lah. Masuk. Air menyelinap. Dia masuk dalam air. Tak boleh. Dan tu orang putih baru dapat. Air ombak ni sebenarnya masing-masing dengan masing-masing. Tengok air ombak dia begitu. Jom. Dia masing-masing. Dia tak masuk. Kalau dia masuk pun kita nampak je macam masuk, tapi sebenarnya yang ni yang masuk, ini beri ruang. Atau ini tak beri ruang, yang ni yang terbuka. Tengok mana kuat. Itu jadi ombak. Lepas tu rempuh, pom. Dia akan jadi ombak.
Kalau tidak, kalau air Jauhar sama Johar boleh masuk seperti mana masuknya arak dalam jirim, kan? Tak ada ombak. Dan angin ni tak berlaku. Kenapa berlaku angin? Kerana angin merempuh sama sini, kan? Bila jirim kipas merempuh jirim angin, tapi angin yang jirim yang latif, maka zong, dia akan tolak angin pusing-pusing, kita berasa sejuk. Dia begitu. Gagak pun pandai. Nak tengok air sekat tak ada, dia pergi buh batu. Mak dia faham, kan? Dia buh batu, bukanlah air tu bertambah. Tak bertambah pun. Dia tahu jirim sama jirim tak boleh bermasuk sama sini. Dia pun reti jirim, kita tak reti, kan? Dia tengok begini, oh air sekerak ni, dia ambil batu tauk-tong naik atas. Dia tauk lagi air naik atas, tong. Tauk-tauk sampai penuh, dia boleh minum. Tapi air bukan tambah banyak tu ya. Tapi air terpaksa, bila kata jirim merempuh jirim, maka salah satu jirim akan kena beri ruang. Maka air akan buka, air naik. Dia boleh minum. Itu. Jadi Allah dia bukan jenis sifat tau. Gitu, senang. Allah dia bukan jenis sifat. Mana? Seperti bertenggak sifat pada mausuf. Kalau merah, kalau pedas, itu sifat mausuf dia, cabai lah. Kalau manis tu manis, itu sifat mausuf dia, gula. Dan warna dan arat. Warna bukan sifat. Sifat, tapi sebab apa? Ni kita kena pandai, dia panggil out of khas, di atas am. Apa mana? Sifat-sifat dah warna. Warna tu dia panggil khas, sifat tu am. Sebab apa? Kerana warna ialah contoh sifat yang paling mudah kita buat, kan? Warna ni kita nampak. Kalau suatu yang dia tadi manis atau masin, kita tak boleh tengok atau boleh. Kadang-kadang kita bertukar dengan gula batu dengan garam. Garam hak terbaik, garam laut, kan? Kadang-kadang kita rasa, manis. Tapi warna ni kita tak perlu rasa. Kita tengok dengan mata kita dah tahu. Sebab tu Syekh asingkan. Dia orang panggil out of khas, di atas am dia panggil. Warna tu khas, sifat tu dia panggil am. Dan sifat dan arat. Arat ni bukan sifat ke? Sifat juga. Tapi tak semestinya arat itu maknanya sifat itu dia lebih umum daripada arat. Ada sifat tu khas, arat tu umum. Arat dia umum lagi, umum daripada sifat. Sebab apa? Ya ke? Arat umum. Sifat tu umum daripada arat. Sifat dia lebih umum daripada arat. Kerana setiap arat sifat. Sifat tu sifat lah. Dan setiap arat sifat. Tapi setiap sifat tak semestinya arat. Sifat Tuhan dipanggil sifat, tak dipanggil arat. Sifat kita ni dipanggil sifat dan arat. Arat ni apa? Perkara yang mendatang. Aradah ni benda yang datang. Apa datang? Dulunya tak ada, kemudiannya ada. Sifat Tuhan bukan datang. Kalau datang, mana sebelum datang Tuhan tak ada sifat. Ini dia panggil arat. Yang lain dan arat yang lain. Mana? Yang lain ni yang lain daripada warna. Mana? Keras, lembut, gerak, diam, panjang, tinggi, pendek, gemuk, kurus, tu dia panggil lain daripada warna-warna. Ini makna pertama. Makna pertama maknanya Allah bukan sifat. Maknanya ada Allah sendiri, maknanya ada Allah ni tidak berhadap pada tempat. Sebab apa? Sebab dia bukan sifat. Kalau dia sifat, berhadap pada tempat untuk dia duduk. Dan maknanya, makna qiyamu binafsihi yang kedua, bukanlah adanya Allah Ta'ala itu dengan sebab kena jadi.
ada Allah bukan dengan sebab kena jadi. La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Ini kata Imam Sanusi. Makna qiyam binafsi dia kata la yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Allah tak berhajat kepada tempat dan penentu ataupun pencipta dia. Bukanlah adanya Allah itu dengan sebab kena jadi. Sebab apa? Kerana Allah qadim. Dia qadim. Dia tidak berhajat pada siapa bagi jadi dia. Kalau ada yang menjadi bukan qadim maknanya. Kenapa dia tidak berhajat pada siapa yang jadi? Kerana dia yang menjadi. Yang menjadi tidak dijadi. Yang dijadi tidak menjadi. Yang menjadi tidak dijadi. Al-Khaliq la yukhlaqu wal makhluq la yakhluqu. Apa man yakhluqu kaman la yakhluqu? Allah tanya. Adakah mereka yang menjadi itu seperti mereka yang tidak boleh menjadi? Hamzah istifham ingkari bimakna nafi. Adakah yang menjadi itu seperti mereka yang tidak menjadi? Tidak. Tidak sama sekali. Yang menjadi tidak dijadi. Al-Khaliq la yukhlaq wal makhluq la yakhluq. Bukanlah adanya Allah Ta'ala itu dengan sebab kena jadi. Ini mana Al-Qayyum kita duk baca pas maghrib tadi. Artinya, arti kena jadi dipindahkan daripada ketiadaannya Allah kepada ada. Oh bukan. Allah ada dia bukan duk kena pindah daripada tak ada kepada ada, bukan. Dia yang memindah. Dialah yang memindahkan suatu daripada tidak ada kepada ada. Yang memindah sudah pasti tidak dipindah. Ini. Sebab itu benda yang ada dengan nisbah kepada tempat dan kepada yang menjadi, dia ada 4. Satunya, dia tidak berhajat kepada tempat dan mukhas kepada yang menjadi. Ghaniyun 'anil mahal wal mukhassis. Dia tidak perlu kepada tempat untuk dia menumpang, dan dia tidak berhajat kepada yang menjadi, iaitulah zat Allah. Satu bahagian dia berhajat kepada dua-dua. Berhajat kepada tempat dia duduk dan berhajat kepada yang menjadi. Agak-agak siapa dia ni? Agak-agak siapa dia ni? Dia berhajat pada tempat dan berhajat pada yang menjadi. Manusia, makhluk ni tak tepat. Sebab apa? Ni, saya ni berhajat pada tempat duduk lah. Ni, diri saya ni tak berhajat. Ni, saya takut silap faham. Tempat ni tempat duduk. Bukan tempat duduk. Tempat ni macam mana gula, dia kena ada tempat dia duduk. Ni diri saya ni tak berhajat. Yang berhajat adalah sifat saya. Sifat saya berhajat pada tubuh. Tapi diri tubuh saya ni tak berhajat kepada sesuatu untuk dia duduk di situ. Kita kena ingat tak, tempat ni bukan kursi, bukan meja, bukan kita cerita situ. Ni macam pedah tak boleh ada sendiri. Ada tak pedah duduk asik? Tak ada. Pedah dia kena duduk kat cabai. Dia kena pergi duduk dekat lada. Ini dia panggil pedah berhajat pada tempat. Ini mana tempat? Tempat ni mana? Jirim. Adakah jirim saya berhajat pada jirim yang lain? Ni soalan baru senang faham. Tidak. Tapi sifat saya berhajat pada jirim saya. Sebab tu kalau buat misal,